A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin. Wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Allahumma selamat ya. Terima kasih Hussein Muhammad ya. Orang pertama yang menyapa Tok Abah, Hussein Muhammad. Lepas tu Siti Diana Syikin, Leni Nadira, hebat ya. Nombor 3 Rashidah Syamsuddin, Erin Mat Said ya. Lepas tu Ika Haisa, Zainur Hani Abdullah, Hafizatul Zurida Zamri ya, Sharifah Azizan, Nadra Nazullah ya, Niazullah, Syamila Nur, Abdul Razak, Abdul Rahim, Abdul Latif Singapura, Joha Juib ya, sedekah subuh tanya ya, Puspa Tahir, Muhammad Laila, Mrs. Aiman Laila, Huda Wadah ya, Farisha Firash ya, Allah Akbar ya, Haji Rahim tadi, Embon Sari, Rosmi Ilyas, Admira Zura, Farhan Razali, Norma Basar, Faris Dol ya, Hamidun Midun, Norma Basar dah sebut, Abdul Rashid, Nurliana Maslani, Hartini Matsani, Muhammad Khairul Nizam, Aminah Kunjiru ya, Izrina, Nurli Baharin, Tengku Sadana ya, Rukaya RM, Encik Saiful, Admira ya, Nur Kasih, Catherine Cathy, selamat pagi. Zulfarid, Puan Zainon dari Singapura ya, Zavia Yahya ya, lepas tu Kefli Zul, Kasih Ilahi, Fatimah Endut, Naim Cik Pez ya, siapa lagi, Muhammad Saiful, Bunga Lestari ya, Sila Rosnan ya, Wan Nur Hidayah, Wan Nur Hidayah, Nur Haryah, Abdul Talib ya, Nas Nazir, Abdul Halim, Aidil Fazil, Encik Saiful, Cik Chun, Nurlinda Mat Ari, Nur Fazilah ya, Leni Nadirah dah sebut tadi, Saiful dah sebut, Nurul Syuhada, Siti Afsakula ada ya, lepas tu siapa tu, Nur Azin Yusof, Joha Joib dah sebut, Syazwani Baharum, Nurizan Derahim, Ain Bilo ya, Ani Karlina Daniri ya, Damiri, Syazwan Naim dah sebut tadi tu, Umi Alan, Dalisha Damia Darwish, Harisa Zizaiza Haris, Mazli Zadin ya, Nur Aini Aha, Saidin Lamid, terima kasih, Sazira Sulaiman, Cikgu Jinggo pun ada, waras-waras cikgu, Nur Atika Ikah ya, Nur Ashikin Sulaiman, Wan Nur Raini, Khairul Nizam, Rokiah Yusof, Hati, Nur Aziz, Zaharia Zainal, Absi Zul, Wan Ida, Zaidi Cik Will, Suryati dah ada ya, Ainur Bella, Maisyah Salmi, Hairi Ismail dan yang lainnya ya. How many people in class? Wow, 321 people already in class. Please like dan share, please like dan share. Syukur, terima kasih tahniah pada anda yang dapat masuk pada hari Khamis. Kita punya majlis ilmu Raudatul Jannah ya, thank God, syukur, alhamdulillah. Dan Tok Abah ya, semalam teruk macam-macamnya, malam tadi pun buat apa nama nota sampai jam 1, tapi alhamdulillah masih sihat, syukur dapat berkongsi pagi ni, sebab Tok Abah punya webinar pada pukul petang nanti ya, 2.30 sampai pukul 4 dengan ke pertama UPM, tempat Tok Abah pernah bertugas. Jumpa geng-geng lama, tapi mereka tu orang baru lah ya, compare dengan Tok Abah yang dah antik sangat ya, remaja purba. Hafizatul sudah, Johaina Johari, Syamsul Muhammad, Roslima Ramli, Nur Hafizah Yaakob dan yang lainnya. 349 dalam kelas, 364 dalam kelas ya. So please like dan share, and please tell other people. Pagi ni kita sambung yang semalam. Jom perkasa sifat sabar. Jom belajar untuk lebih sabar agar hidup lebih menggegar. Tok Abah saja sebutnya, agar satu kata apa nama, topik yang lebih ada rhyme ya. Jom belajar lebih sabar untuk hidup lebih menggegar. Menggegar artinya lebih menyumbang, lebih bermakna, lebih kata orang tu mempunyai hakikat kehidupan, insya-Allah ya. So 386
dalam kelas syukur alhamdulillah. So let's go. Before that, of course, seperti biasa kita punya program hari ini dibawakan oleh pertamanya, of course lah, kita punya disegarkan oleh Premium Chocolate, minuman lazat yang berkhasiat, minum cawan insya-Allah tertawan. Tapi yang penting minuman ini yang benarnya menyebabkan kita kenyang hingga 6 hingga 8 ta'bah lah. Ta'bah rasa kenyang hingga 6-8 jam. Lepas tu lawas dan lebih bersemangat. Yang penting dia mencetuskan perubahan positif pada diri ta'bah. Semalam pun ta'bah exercise, walaupun penat sangat, sakit lutut, tetapi terus berbasikal selama 40 minit. Lebih kurang 300 kalori dibakar. Alhamdulillah, sampai tengok Squid Game episod pertama. Anak-anak semua turun. Bah, ini world phenomena, bah, world phenomena. Satu dunia sekarang tengah sibuk cakap tentang Squid Game. Ustaz pun dah cakap tentang Squid Game. Tu abah tengoklah. Oh, dia mula-mula macam main galah panjang, dia punya permainan masa kecil-kecil tu kan. Squid Game, dia nak lepaskan diri. Lepas siapa dah lepaskan dia pun menang. Siapa kena touch akan mati. Mati ni keluar daripada permainan. Tapi dalam Squid Game yang kita tonton, dia akan mati betul. Permainan yang akan membunuh orang-orang yang terkeluar daripada permainan itu. Subhanallah. Tok tengok episod pertama, Tok dah cakap kat anak Tok, tobat tak nak tengok lagi lah episod kedua, 3 sampai habis. Dia kata tengok belajar. Dia nak suruh Tok tengok Squid Game dan menganalisis peribadi the main characters. Apakah sifat-sifat mereka, mungkin apa punca mereka begitu, dan apa yang boleh kita pelajari daripada sifat, karakter dan personality, watak-watak utama, kata anak Tok Abah. Tok Abah kata okeylah. Tengoklah kalau Tok Abah ada masa lapang, Tok Abah akan tengok Squid Game. Untuk apa? Untuk mencari ilmu, untuk berkongsi ilmu. Itu tujuannya. Kalau tidak kan takut lara. Juga program kita ni insya-Allah pada 28 hari bulan Oktober, dan ramai orang mendaftar, banyak tak sangka kita akan bincangkan tentang psikologi di tempat kerja. Tok Abah dengan SBO Saiful Bahari Osman, cikgu SBO, dan Tok Abah akan berkongsi berapa 9 hingga 12 kot, lebih kurang 3 jam punya sesi psikologi at the workplace. Ini lebih memahami antara gender, bagaimana nak faham pemikiran lelaki dan wanita, how can we create better teamwork and better communication, insyaAllah. Sonok, excited, dan ramai orang yang ada berlumba-lumba untuk dapatkan kata early bird punya offer lah. Pada 22, please like dan share, beritahu kawan-kawan lain. Pada 29 bulan 10 hari Jumaat, Tok Abah akan buat daripada pukul 10 sampai 12. Sempat kita pergi semayang. Tok Abah pun alhamdulillah dah register dah. Bukan register, dia punya kata tu QR code dah dapat untuk surau yang terdekat. Jadi tak payah nak betul panjang ikut line yang tak ada QR code. Untuk surau itu, Tok Abah ada QR code. Bisa My Sejahtera ada QR code khas untuk surau itu. Jadi faster lane, alhamdulillah. Surah As-Sabah insya-Allah. Jadi 10 to 12, 29 Oktober, mengenal peribadi melalui warna kegemaran. Part of color therapy. Kenapa Rasulullah SAW, kenapa pula? Nabi SAW suka warna putih, warna hijau, warna hitam, warna pink. Why? Apa implikasi? Apa kesannya pada peribadi? Hebat Allah. Allah Maha Besar, Maha mengetahui. Dia tak akan kongsi. Dan yang paling utama ialah we can change our favorite color dengan sengaja untuk membentuk sifat-sifat terpuji yang tertentu yang kita ingin bentuk dalam diri kita. So, warna kegemaran sebagai asbab untuk berubah personality. Kan hebat, kan comel. Dengan sengaja, dengan ilmu, dengan istiqamah. Of course, dengan doa dan izin Allah. Don't forget. Dan pada 30 hari bulan, ini pun memang excited Tok Abah. Nak berkongsi selama kurang lebih 3 jam. Bagaimana nak menggamit cinta sejati. Baik orang yang bujang nak mencari jodoh, orang yang sedang bertunang, sedang bercinta, orang yang baru kahwin, orang yang dah lama kahwin, orang yang, maaf janda, duda dan balu dudalu, memang sesuai. Dan guru-guru, kaunselor, ustaz, atuk nenek pun wajar hadir. Untuk apa? Untuk nasihatkan anak-anak dan para cucu dan orang lain. Kan? Hidup hendaklah menyumbang. Itu semuanya tajuk hari ni. Jom kita lebih sabar untuk hidup lebih menggegar. Dan program kita juga begini dibawakan oleh Tabung Korban. Tok Abah sebagai duta Tabung Korban. Tahun lepas pun tak berkorban oleh Tabung Korban. Kita kata tu berkorban melalui online. Kita kata tu
simpan duit lah, kumpul duit. Macam-macam main kutu. Kita menabung dalam tabung korban, cukup haul, cukup jumlah, kita berkorban. Ikut grade binatang korban yang kita pilih. Subhanallah. Dan ini korban dalam negara yang ulama-ulama pesan lebih afdal berbanding kita berkorban di luar negara. Walaupun di luar negara lebih murah, tapi boleh. Tak ada masalah kalau itu yang kita mampu RM400 satu share, silakan. Tapi lebih afdal kata para ulama kita berkorban di negara sendiri, sebab dalam negara kita pun ramai orang yang susah. Apatah lagi dalam masa pandemik ini. So jom, ya, dia ada syariah, penasihat panel syariah ada, dan tabung itu dia punya financial state, situationnya, kutipan kewangan itu dipantau oleh bank negara. Artinya tak ada hanky-panky, tak, bukan scammer. Tok Abah sebagai dia punya duta. Jom sama-sama berkorban, ya, ibadah korban yang sangat dituntut, sunat muakkadah, untuk dapat pahala sebanyak bulu binatang korban yang kita korbankan, dan kita akan dapat kenderaan di padang mahsyar nanti asbab berkorban, insya-Allah. Ya, please. Dan tanya pada mereka yang dapat sedekah subuh, dan tanya pada mereka yang telah like dan share, beritahu kawan-kawan yang lain. Okey, Cikgu Mukhtar pun dah masuk kelas. Rojah Kasim, Aini Sayyida, Ida siapa ni? Ida Merik, ya, masya-Allah, ya. Umiyah, ya, Nurul Al-Fatihah, Suryati tadi, Ketandaan dan sebagainya. Alright. Ya, dia Zawi, Zainab Ayub. Let's go. So malam tadi Tok Abah kata tu dalam masa lebih kurang 1 jam, ya, cari lagi bahan. Sebab Tok Abah kan cakap Tok Abah tak boleh tidur kalau tak dapat tip baru, ilmu baru, something new, because Nabi bersabda, orang yang berjaya beruntung orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Dan ulama pesan, jangan bandingkan diri awak dengan orang lain. Ya, takut-takut kita berdosa, takut-takut kita menghina ciptaan Allah, takut-takut kita riak. Kenapa aku lebih hebat dari dia? Ujub riak. Itu sifat penghuni syurga. Kenapa aku tak sehebat dia? Kita menghina ciptaan Allah. Kenapa aku tak handsome dia? Kita menghina ciptaan Allah, sebab kita ni ciptaan Allah. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Nak tiru jejak langkah orang berjaya, silakan. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita. Aku nak jadikan hari ini baik sikit daripada semalam. Aku nak lebih sabar, nak lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih tenang, lebih positif, lebih untuk jadi orang yang beruntung berjaya seperti yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Okey, let's go. Apa yang Tok Abah dapat malam tadi daripada pencarian Tok Abah, lama nota ni dah banyak dah. Sejak 30 tahun yang lepas dah ada, tapi Tok Abah cari lagi. Tips untuk jadi penyabar over and above yang semalam yang Tok Abah dah share. Ada Tok Abah dah share 3-4 semalam. Tapi yang pertamanya nak ulang balik, fahami hakikat bahawa sabar itu sifat orang yang beriman. Ya. As-sabrun jamil, ya. Was-sabrun jamil. So dalam surah Yusuf, ya. So kita kena banyak bersabar, sebab sabar itu sifat orang yang beriman. Jadi tak sabar itu, pemarah itu sifat setan. Ya, aba wastakbara. Ya, setan itu panas, dibuat daripada api. Jadi bila kita marah, kita tak sabar, kita muka merah sebab temperature naik. Itu sebenarnya, kau jangan buat temperature aku naik. Itu tanya kita marah. Marah itu adalah sifat setan. Marah yang ikut nafsu, marah yang tidak dibenarkan oleh Allah. Barang siapa bukan kuat itu, bukan orang yang dapat mengalahkan musuhnya dalam pertandingan fizikal, tapi dia dapat menahan sabarnya. Walhal dia memang wajar marah. Orang fitnah kita patut marah, tapi kita sabar, kita maafkan dia. Wow, anda sangat kuat. Anda the real champion. Not the champion, bukan macam The Rock ke macam siapa-siapa yang, ataupun Wak Didi, ya, pesilat negara yang jadi world champion dalam silat. Itu baguslah. Tapi yang lebih hebat ialah orang yang dapat menahan marahnya, yang lebih sabar di waktu yang dia munasabah untuk tidak marah. Itu orang yang paling kuat, ya. Sabda Rasul salam-salam, ya. Sebenarnya bila balik daripada perang Badar, kita baru menang satu perjuangan yang kecil. Kita ramai yang mati, ya, kita menang dengan tentera musyrikin yang 1000 orang, kita 330 orang, kita sedikit, satu peperangan yang kecil, apalagi peperangan yang lebih besar, ya Rasulullah. Peperangan melawan nafsu.
Nafsu itu menyebabkan kita kadang tak sabar, sentap, tak boleh terima nasihat, ya, dan rentetan perkara-perkara yang negatif. So, faham hakikat bahawa sabar itu sifat orang beriman. Sikit-sikit sabar, sikit sabar. Ya, apa ni apa? Well, kalau kita nak jadi orang beriman yang Allah sayang, manusia sayang, dan mudah-mudahan jadi penghuni syurga, so we have no choice, but we got to be more, have patience. Ada kesabaran. Ada kesabaran. Ya. Ya, sebabnya kita kena banyak berdoa, banyak berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengerti Allah, hati akan menjadi tenang. Orang yang hati tenang, insya-Allah akan lebih sabar, insya-Allah. So zikir banyak-banyak, istighfar banyak-banyak, ya, dan sebagainya. Okey, dah sebut. Yang kedua, tinggalkan ibadah dan hubungan dengan Allah. Bila kita tinggalkan ibadah dengan Allah, maka Allah akan repair hubungan kita dengan sesama manusia. Kita ni tak sabar biasanya dengan apa? Biasanya dengan manusia lah. Tapi of course, kadang kita tak sabar dengan, ya Allah, lembu ni bodohnya. Lembu ni bodoh, tidur tengah jalan, tidur tempat lain. Bodoh betul. Siapa yang bodoh? Yang marah lembu ke bodoh ke, ataupun lembu yang tidur tengah jalan yang bodoh? Dan kau tahu lembu tu lembu, kau marah dia, kau pandai kan kau bodoh? Aku dah hon-hon pun dia tak pergi. Kau ingat apa nama lembu ni belajar ke hon itu, artinya turun ke tepi? Dia tahu ke? Dia belajar kat sekolah ke? Adakah dia jumpa lembu, dia marahnya lembu, ya? Padahal lembu tu lebih mulia daripada kita. Sebab kata Ustaz Azhar Idrus, ya, kalau menteri lalu, ya, apa nama, kita pun kena bagi jalan. Kalau ada apa nama outrider kan, kita kena bagi jalan. Ya, of course kalau raja dulu yang Tuan Agong lalu, kita kena bagi jalan, biasalah tu. Tapi maaf ya, kalau lembu lalu tengah jalan, menteri berhenti, raja pun berhenti, kata Ustaz Azhar Idrus. Sambil dia kata, wow, sambil bergurau ada ibrah yang kita pelajari. Ya, kalau lembu lalu melintasi jalan, ya, menteri berhenti, yang Tuan Agong pun terpaksa berhenti, duli yang mau melihat Tuan Agong pun terpaksa berhenti. Betul tak betul? Maksudnya apa? Maksudnya, fahamlah kan? Kita ni semua ciptaan Allah, ya, dan kita terpaksa ikut apa nama undang-undang alam. Bagus nasihat orang tua. Saya selalu suka bergurau dengan Ustaz Azhar Idrus. Bila jumpa dia, memang gurauan dia, itu rahsialah, kita tak boleh share, ya, apa gurauan kami. Baik. So, tinggalkan ibadah dan hubungan kita dengan Allah. Barang siapa memperangi hubungan dengan Allah, Allah akan repair hubungan kita dengan sesama manusia, sebab kita biasanya tak sabar dengan manusia. Of course, kita tak sabar dengan bas yang lewat. Bukan bas yang lewat, driver tu yang traffic jam tu. Dengan traffic jam pun awak marah. Marah traffic jam ke? Kadang hujan waktu yang awak nak pergi main, nak keluar jogging, tiba-tiba hujan. Allah, mak hujan pula. Ini aku. You marah siapa tu? Marah hujan ke marah Allah? Check it out, guys. Check it out. Kau nak keluar hujan, lepas tu kau merungut. Kau merungut siapa tu? Merungut hujan ke merungut Allah? Yang turunkan hujan Allah. Ya Allah, panasnya ni, aku tak tahan ni panasnya, komplain. Panas tu siapa yang buat? Allah. Awak marah Allah tak? Awak komplain Allah tak? Tak adalah. Apalah pula kamu tanya? Aku komplain panas pun tak boleh. Lah, panas tu Allah yang jadikan atas sebab-sebab yang sangat luar biasa yang kita tak tahu. And yet kita komplain tentang panas. Habis tak boleh komplain langsung ke? Kena belajar sabar. Kena belajar sabar. Ya? Okey, tinggalkan ibadah dan hubungan dengan Allah, maka kita akan jadi orang yang lebih bersabar, insya-Allah. Dan of course lah, you are who your friends are. Berkawan dengan orang yang positif, orang yang sabar, orang-orang yang tenang, orang-orang yang banyak ilmu, orang yang banyak beri pesan, memesan, nasihat, menasihati. Bergaul dengan orang-orang yang positif, networking dengan orang yang baik, kita akan menular sifat-sifat mereka, insya-Allah. Dan ingat, bila kita sengsara je, tengok ramai orang lain yang lebih sengsara, ya. Lepas tu, kata ulama, bagaimana nak kita lebih sabar? Ambil hikmah daripada setiap kejadian. Ya. From whatever happen in your life, there is always a blessing in disguise. There is always light at the end of the tunnel. There is always a silver lining in every cloud. Ya, lepas hujan akan wujudnya pelangi. Ya, kalau tak ada hujan, tak ada pelangi. Pelangi tu cantik tau. Pelangi tu secantik-cantik kejadian. Warnanya cantik, 7 warna cantiknya. Dalam masa Tua Abah kecil-kecil, jangan tunjuk pelangi, nanti tangan kudung. Tua Abah takut-takut, bismillahirrahmanirrahim, tunjuk juga. Tak kudung pun,
kepercayaan, entah siapa yang mulakan kepercayaan itu. Jangan tunjuk pada pelangi tangan jadi kudung. Pelangi tu ialah naga lagi ni lagi mengarut. Ialah orang dulu kerana nak menakut-nakutkan orang, yang nakutkan anak cucu yang degil, yang terlampau pandai sangat, maka ditakutkan benda-benda yang tidak munasabah. Jangan tunjuk pelangi, nanti tangan kudung. Tok Abah tengok pelan-lahan, bismillahirrahmanirrahim, tunjuk pelangi pelan-lahan tu, orang tak nampak, tak kudung pun. Because doesn't make sense. Tok Abah memang pelajar pure science sejak kecil, dan memang belajar sains, suka sains. So Tok Abah kata tak logik lah tunjuk pelangi pula tangan kudung. Kenapa? Takkan Allah zalim. Kita tunjuk pelangi, gitu ya. Ambil hikmah daripada setiap kejadian. Allah takkan memberikan satu kejadian tanpa hikmah, tanpa ibrah, tanpa pengajaran, tanpa sebab. Ya. So Allah bila ambil sesuatu dari hamba-Nya, ya, dia pasti akan gantikan dengan yang lebih baik. Allah tak bagi apa yang kita minta, tapi Allah beri apa yang kita perlu, apa yang baik untuk kita, apa yang kita layak dapat. Nah, dan nampak tak betapa kasih sayangnya Allah kepada kita, sayangnya Allah pada kita. And yet kita kadang-kadang terlepas pandang. Sebab buta hati, buta mata. Buta mata tak apa, ni buta hati. Buta hati. Tapi maksud Al-Quran itu kata ada mata tapi mata yang tidak melihat. Itu buta mata. Matanya nampak. Tapi dia tak melihat apa yang patut lihat. Tok Abah pernah tanya ya. Masa Tok Abah buat student camping ya. Program motivasi pelajar hujung tahun. Ini masa kita aman damai dulu lah. Tak ada pandemik. Tok Abah tanya. Masa sesi Tok Abah campur budak sekolah rendah dengan sekolah menengah. Tapi dalam sesi yang lain semua dipecahkan. Sekolah menengah, sekolah rendah, sebab cara pemikiran berbeza, pengalaman berbeza, dan kita ada berpuluh fasilitator membantu. Soalnya program Tok Abah adalah dalam 300 lebih seorang pelajar ya. Itu yang maksimum yang kita boleh ambil di camp tempat kita mengadakan program. So salah satu soalan yang Tok Abah pernah tanya pada pelajar-pelajar sekolah rendah sekolah menengah ialah, bila kamu nampak Tok Abah pegang pokok bunga yang kita ambil daripada pasir, apa yang kamu nampak? Nampak pokok bunga, bagus. Apa lagi yang aku nampak? Saya nampak klorofil. Wow. Saya kata, hebat. Dia nampak klorofil. Ke mana klorofil? Tu, daun yang hijau tu ada klorofil. Untuk apa? Untuk pokok-pokok tu membentuk, mencipta makanan. Oh, hebat. Saya nampak akar, saya nampak itu, saya nampak ini, saya nampak batangnya, dahannya. Cantik. Ada seorang budak ya, umur dalam 10 tahun, darjah 4. Dia angkat tangan. Cikgu. Apa yang kamu nampak? Pada pendapat saya dah habis dah. Tak ada lagi yang boleh nampak. Saya nampak kehebatan Allah, cikgu, pada pokok tu. Engkau, budak lain pun terdiam. Tok Abah pun terduduk lah. Tok Abah tengah berdiri. Tok Abah duduk kat kerusi tu. Macam, apa yang kamu nampak kehebatan Allah daripada pokok ni? Itulah. Hebatnya Allah ya. Sebab abang saya kata, abang saya tak cakap yang kehebatan Allah bila tengok pokok, tapi bila dengan klorofil yang abang cakap tadi, klorofil ya, batu membuat makanan, maka dikeluarkan oksigen. Oksigen itu akan membaharui oksigen dalam bumi ini untuk kita manusia hidup dengan lebih sihat. Ya, saya nampak kehebatan Allah mengeluarkan oksigen daripada pokok yang berdaun hijau. Wow. You know what happened? Tok Abah ambil RM10 daripada poket Tok Abah. Hadiah untuk kamu atas jawapan yang luar biasa. Tok Abah bagi dia. Wah, satu kelas ya, 300 orang tepuk tangan. Tapi Tok Abah happy sangat. Budak ini Allah bagikan dia sesuatu hikmah yang luar biasa. Ya, adakah nampak pokok, dia nampak kehebatan Allah. Budak 10 tahun darjah 4, yang budak tingkatan 5 tak terjawab, tak terfikir untuk jawab begitu. Tok Abah geleng kepala, hebat. Ya, hebat. Dia dapat hikmah, dapat ibrah daripada pokok yang Tok Abah pegang. Luar biasa kan? Pengalaman seorang cikgu yang otai. So, nombor 4, untuk lebih sabar. Ambil hikmah dalam setiap kejadian, kita akan lebih tenang. Mesti ada kebaikan. Mesti ada pengajaran. Mesti ada, kata orang tu, rahsia Allah jadikan begini. Kenapa aku terlewat? Kenapa aku tertidur? Tapi janganlah jadi alasan. Aku tertidur sebab Allah punya hikmah. Mesti ada hikmah. Tapi awak lewat kerja, lewat mesyuarat, itu jangan cari alasan. Kadang-kadang kita
Ada, ya, sahabat Tok Abah, ya. Dia bekerja ke airport. Dia bekerja nak kejar penerbangan, ya. Tapi dia terlewat. Dia merayu tak dapat. Dan kapal terbang yang dia nak naik itu terhempas. Nampak? Jadi dia terlewat sedikit. Allah nak panjangkan umurnya. Ini kisah benar. Ya, tak payah sebutlah kes mana. Ya, so dia tak dapat. Dia cukup memang kesal lah. Ya, kesal sangat. Tapi bila dia dengar selepas tu kapal terbang itu terhempas, dia pun, ya Allah, ya, aku rupanya dijamkan jalan, aku lewat, ya, 5 minit, gate dah tutup. Rupanya Allah nak panjangkan umur aku. Lepas tu hidupnya berubah jadi manusia yang wallahu selamat terbaik lah. Ya, yang dari kacamata manusia yang tak tahu hikmah Allah, kan. Jadi Tok Abah kata dia ni memang berubah jadi orang yang sangat baik. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Okey. Jadi bila kita nampak hikmah dalam segala berlaku, kita akan lebih sabar. Kita akan lebih sabar. Ya, kenapa budak ni nakal? Kenapa dia ni terjatuh tadi? Rupanya ada pengajarannya. Kenapa dia ni panjat-panjat? Kenapa dia ni so kita semua, ya, semua ada sebab sebab musabab yang kita dapat belajar sesuatu kalau kita berfikir, kalau kita gunakan mata batin kita, bukan sekadar mata zahir. Nombor 4, ya, memperkasa sabar untuk jadi hidup, menjadikan hidup kita lebih menggegar. Nombor 5, rawat dan urus stres dengan sempurna. Tok Abah tak sebut semalam. Semalam tak sempat, ya. Semalam baru introduction, apa punca sabar, kenapa kita tak sabar, ya, apa punca tak sabar, ya, ciri-ciri dan implikasinya, dan sikitlah bagaimana nak memperkasa sifat sabar. So hari ni kita sambung, ya, kita sambung, ya, rawat dan urus stres dengan sempurna. Dan Tok Abah selalu sebut pada semua orang, bagaimana kita nak urus stres. 2 hari lepas, semalam ada seorang wanita bertanya dalam webinar Tok Abah, ya, semalam dengan siapa? Tok Abah tiap-tiap hari berwebinar. Kadang Tok Abah lupa, ya. Semalam dengan jabatan mana, ya? Tok Abah kadang-kadang memang terlepas pandang, ya. Tiap-tiap hari orang tua bangka ni kena mengajar. So kadang-kadang kita terlepas pandang, ya. Di ISB semalam. Hari ni petang ni dengan kepertama dengan orang UPM, ya. So semalam tengok senat. Ya? Oh, semalam dengan LHDN HQ. Lupa. Memang dia lah. Dia ambil kutip cukai kat kita. Jadi, tapi tak apa. Dan bagus semalam soalan yang Tok Abah terima, ya. Dua soalan yang Tok Abah ingat, ya. Bagaimana nak mengurus stres kat tempat kerja. Tapi sebelum tu ada seorang wanita bertanya, bagaimana nak merawat imej negatif masyarakat terhadap kami kerja di lembaga hasil dalam negeri ini, ya. Kami menjalankan tugas untuk membangunkan negara, tapi orang ramai semua menyampah kat kami. Tak guna punya orang LHDN ni, tak guna ni, kerja LHDN, memang tak. Bagaimana nak betulkan imej kami? Mereka pun rasa stres, kadang-kadang marah juga. Dia buat kerja lillahi ta'ala, dapat rezeki yang halal. Memang tanggungjawab dia mengutip cukai, tapi orang menyampah, orang benci. Bagaimana? Dia tanya soalan yang bagus. Tok Abah kata apa? Apa yang awak tak boleh buat, awak jangan sibuk nak buat. You tak boleh nak ubah persepsi orang lain. You tak boleh ubah bagaimana orang nak mentafsir kamu, menilai kamu. Tapi kamu boleh ubah diri kamu. Contoh, Tok Abah tanya, maaf, ya, Tok Abah dah sebut tadi. Kita ulang balik dan cek dah buat ke belum. Dah solat taubat tiap-tiap malam. Apa kena-mena imej kita dengan orang lain pandang kita dengan solat taubat? Banyak kaitannya. Dah solat taubat, jujur, belum. Dah istighfar tiap-tiap malam 100 kali, belum sempat. Dah maaf, dah doakan LHDN, jujur, saya tak buat. Tiap-tiap malam tak adalah, sekali adalah doakan majikan, tidak. Doakan bos, tak. Doakan kawan sekerja, ada sikit-sikit. Doakan pelanggan, pembayar cukai, tak benar lah. Pesan guru Tok Abah pada Tok Abah, kalau kita doakan orang lain 40 hari berturut-turut, kita akan sayang hormat orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan hormat sayang kat kita, insya-Allah. Jadi kalau awak tiap-tiap malam, semua anggota LHDN
mendoakan pembayar cukai agar selamat, agar sejahtera, agar sehat, agar dapat kata untuk menjalankan kehidupan dengan tenang, dan of course membayar cukai dengan saksama dan dengan sewajarnya. Tengok apa jadi. Itu awak boleh buat. Itu awak boleh buat tapi belum buat. Sebab prinsipnya, bila kita betulkan diri kita inside out dengan istiqamah, Allah akan ubah semua makhluk di luar kita. Tok Abah buat quotation 3 minggu lepas, 4 minggu lepas, Tok Abah kononnya cipta satu kata mutiara. Kalau kita berdamai dengan diri kita, Allah jadikan dunia luar berdamai dengan kita. Dunia luar itu masalah. Kita punya pelanggan, kita punya audien, binatang buas, binatang tak buas, insek, cockroach. Ya, kalau kita berdamai dengan diri kita, Tok Abah buat quotation, maka Allah jadikan environment dan dunia sekitar berdamai dengan awak. Tok Abah belajar ni, dapat ilham tu bila teringat pesan Allah dan Ustaz Arundin. Kalau kamu dah berubah jadi baik, Muhammad Fadilah, kau dah berubah luar dalam. Kalau ditakdirkan ular tedung depan kamu pun, dia tak akan usik kamu. Ular tedung tak akan usik orang yang baik. Ular tedung tak akan patuk baby, insya-Allah. Based on that, Tok Abah nak, jadi kalau kita berubah dan berubah jadi baik, ular tedung pun tak kacau kita. That's sebab dapat ilham tu. Bila kita berdamai dengan diri kita, berdamai mean kita buat yang terbaik, kita urus diri kita, kita jadikan diri kita orang yang baik, dan kita berdamai dengan diri kita. Kita tak sabotage. Jaga solat itu tidak sabotage diri. Tak isap rokok itu tak sabotage diri. Tak cakap kotor itu tak sabotage diri. Nampak? Jadi bila kita berdamai dengan diri kita, maka Allah jadikan ular tedung pun tak kacau awak. Allah jadikan semua dunia sekitar berdamai dengan kita. So that prinsip, Tok Abah jawab soalan wanita pekerja seorang kaki tangan yang baik, yang peka tentang image organisasinya LHDN. Bagaimana nak betulkan image LHDN? So boleh terima tak jawapan Tok Abah? Dia kata boleh. Sebab bila kita, itu yang kita mampu buat. Banyak perkara yang kita mampu buat tapi tak buat, and then kita bertanya, kenapa saya ada masalah ni? Itu sebenarnya jawapan Profesor Tok Abah tahun 84. Profesor, kenapa saya banyak masalah gini, ujian satu ujian? Sebab diri kamu yang sekarang, hati kamu yang sekarang tak bersih, fikiran kamu sekarang yang tak positif, amalan kamu yang tak betul, hubungan yang tak buat cantik. Jadi kalau kamu ubah diri kamu luar dalam, semua masalah kamu akan selesai satu persatu. Engkau, itu tahun 84 punya nasihat seorang profesor. So, Tok Abah gunakan nasihat itu untuk betulkan diri dan membantu orang lain untuk merawat masalah hidup mereka. Gitu ya. Itu tentang, itu soalan kedua tadi. Yang Tok Abah sangat terkesan ialah bagaimana kita nak mengurangkan stres, mengurus stres kat tempat kerja. Sebab kerja kami stres. Maklumlah kami kat LHDN. Tok Abah pun sebut quotation daripada guru Tok Abah. Kita stres bukan sebab banyak sangat fikir. Kita stres sebab kurang zikir. Engkau sebiji kat muka Tok Abah sebenarnya. Sebiji kat muka Tok Abah. Awak stres bukan sebab banyak sangat fikir. Saya kena fikir tu, fikir ni, banyak masalah, fikir, stres tahu. Tak. Kita stres bukan banyak fikir tapi kurang zikir. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Guano. Betul tak? Betul lah. So biji kat muka Tok Abah, tapi Tok Abah sebenarnya cakap dengan pelan-pelan, dengan cuba hikmah lah kepada orang yang bertanya. Jom kita tingkatkan zikir kita, kita akan kurang stres. Tapi kena ingat, yang pertama, Allah bagi stres untuk menggerakkan kita untuk jadi hebat. Tapi jangan sebab stres kita jadi tak sabar. Allah bagi stres untuk apa? Untuk kebaikan. Sebab without stress, we don't move. We cannot move. Dengan stres kita bergerak. Dengan stres kita kreatif. Dengan stres kita akan bertindak lebih hebat. Allah sediakan badan kita untuk lebih melawan atau lari daripada masalah. Menghadapi masalah atau lari dari masalah dengan stres. Stress will make you fight or flight, kata pakar-pakar yang mengkaji. Flight mean kita cabut, lagi daripada masalah, ataupun fight, kita hadapi masalah kita dengan cara yang saksama. Sebab stres. Kalau awak tak ada stres, tak ada deadline, cepat tak buat kerja. Tak ada deadline, cepat tak buat kerja. Tak ada KPI. KPI buat kita stres tau. Kalau tak ada KPI, awak rajin tak kerja. Awak kena siapkan 10 file satu hari. Awak selalunya kalau tanpa arahan KPI tu, you buat 2-3 file satu hari cukup lah.
Dan insyaAllah aku kerja 6 jam juga ni 3 file ni. Tapi sebab ada KPI dan ada sistem dan ada prosedur, awak ikut, awak kena siapkan 10 file satu hari. Stres tak? Stres. Tapi because of the KPI, you work better, you work harder. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita terima lebih barakah. Sebab kita rajin, kita disiplin, kita sistematik. Untuk siapkan 10 file, kena rajin, kena disiplin, kena sistematik. Dan impak yang tak nampak, mak bapak yang rajin, disiplin dan sistematik, apa jadi? Allah jadikan anak-anak mereka ikut tindak tanduk mak bapak mereka. Walaupun anak-anak tak nampak apa yang mak bapak lakukan di tempat kerja. Hebat tak hebat? Magic tak magic? Mak bapak rajin kat tempat kerja. Allah jadikan anak-anaknya rajin kat sekolah, rajin kat rumah. Mak bapak sistematik, disiplin, jujur, ikhlas kat tempat kerja. Anak-anak pun jadi baik, perangai elok. Mak bapak, maaf ya, memonteng kat tempat kerja. Anak tak nampak. Ya, mak bapak ambil rasuah, contohlah. Ambil rasuah kat tempat kerja. Apa jadi? Anak-anak jadi kurang ajar. Kenapa pula? Apa kena mana? Dia makan rezeki yang tak berkat, dibawa balik dan sebagainya. Contohlah, contoh. Ulama' pesan kat Tok Abah. Ulama' pesan. Tapi ada juga ustaz kata, tak boleh cakap Fadilah tu tak betul. Ada ke mak bapak punya dosa anak yang sengsara? Bukannya mak bapak punya dosa anak sengsara. Tapi anak-anak, bak kata ulama' lah, guru tak apa, dia tak berapa dengar cakap mak bapak, dia ikut perangai mak bapak. Dan mak bapak yang bawa balik rezeki yang tak berkat, suasana rumah tangga pun tidak harmoni. Ya, tidak membawa keberkatan. Ya, apakah hak anak aku terhadap aku ya Rasulullah? Seorang manusia bertanya pada Nabi, apa hak anak aku terhadap aku? Rasulullah SAW jawab, anak kamu ada 3 hak terhadap kamu. 1, beri nama yang baik-baik dan panggil dia dengan nama yang baik. Kedua, didik adab. Didik adab. Jadi macam mana bapak mak nak didik adab kalau mak bapak biadab ke tempat kerja? Tak disiplin, membohong, menipu, ponteng. Kan biadab tu. Tak ikut arahan, tak ikut undang-undang, tak ikut KPI, tak ikut SOP. Contoh. Ya. Dan yang ketiganya, sabda Rasul, berilah anak awak tempat yang selesa. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang selesa, rumah tangga yang harmonis. Macam mana nak harmonis kalau rezeki yang dibawa balik ke rumah tak berkat? Sebab memonteng, tak disiplin, ambil rasuah, curi masa, salah guna kuasa, and so on and so forth. Bukan orang Malaysia lah ni, orang lain negara lah kan. Orang kita okey, insya-Allah. Alright. Nombor 5. Usaha untuk memperkasa sifat sabar, rawat dan urus stres dengan saksama. Ya, bukannya buang stres. Sebab orang mati secara fizikal tidak stres, secara fizikal tak stres. Dah mati. Tetapi secara batinah kita tahu siksa kubur amat menekan, stressful. Itu sebabnya kita disuruh sedekah. Barang siapa bersedekah, Allah luaskan kubur kita, sejukkan kubur kita. Salah satu maksud hadis. Tok Abah ingat tu, jom kita sedekah everyday. Yang afdalnya sedekah subuh untuk meluaskan kubur kita tak sempit dan terang dan sejuk. Allah maksulamat. Dan bersedekahlah kamu untuk menghindarkan diri daripada masuk neraka walaupun dengan sebiji tamar. Ya, sedekah akan mengampunkan dosa. Sedekah menyebabkan kita mudah lalu di titian sirat, tak jatuh dalam neraka. Sedekah mengelakkan kita daripada bencana dunia dan mati yang buruk. Ya, sedekah Allah macam-macam lah fadilah sedekah. Ya, so itu pun salah satu cara untuk mengurus stres. Ingat balik, lupa ya. So program kita pagi ni bila syukur ya, dibawakan oleh Premium Chocolate, minuman lazat yang berkhasiat, minum secawan insya-Allah tertawan. Dan Tok Abah sendiri pengalaman minum ni, maka lawas perut alhamdulillah, rasa kenyang alhamdulillah, mudah Tok Abah nak exercise alhamdulillah, dan banyak rentetan sifat-sifat yang lebih positif hidup secara sihat apabila Tok Abah mula melakukan perubahan minum Premium Chocolate. Alhamdulillah. Dan ramai sahabat di luar sana dan yang menonton program ni yang menggunakannya untuk sahur dan sebagainya untuk agar lebih tahan berpuasa. Tahniah. Sebab dia memang mengurangkan urge untuk makan dan kenyang selama 6 hingga 8 jam. Alhamdulillah. Dan program kita dibawakan oleh 3 webinar dan tabung korban. Webinar pertama 28 hari bulan. Psikologi di tempat kerja. Tok Abah dengan SBO. Cikgu Saiful bin Osman. Seronok ya. Kami dah excited, nota Tok Abah dah siapkan bagaimana kita nak memperkasakan psikologi di tempat kerja, terutamanya hubungan antara gender, memahami laki-laki dan wanita yang sangat berbeza tapi ada kehebatan masing-masing. The psychology of gender.
Itu yang 28 Oktober. 29 Oktober, mengenal peribadi melalui warna kegemaran, your favorite color. Dan salah satu cara nak membesarkan aura diri, pakai warna kegemaran. Tak apa, pakai ni, pakai warna biru muda sikit. Orang kata turquoise ke biru ke whatever lah. Ya, tenang. Warna biru, kasih sayang, teamwork, rasa aman damai. Ya, contohnya. So, warna kegemaran boleh mempengaruhi personality kita. Itu satu hakikat yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Tapi yang lebih penting, change your favorite color to change your character. Tok Abah, masa kecil-kecil mana suka warna coklat? Budak-budak mana suka warna coklat? Warna coklat ni warna orang tua. Kelapa tua warna coklat. Ya, beras untuk orang tua beras coklat yang kencing manis. Untuk sehat kena minum gunakan gula perang, brown sugar. Nampak? So brown herb, ya, brown drink. So warna coklat, warna brown, warna perang, warna kesihatan dengan izin Allah. Warna kematangan, warna ketenangan. Malah pakar-pakar mengatakan untuk mudah tidur, coklatkan bilik awak. Warna coklat dalam bilik tidur mudah untuk tidur dengan lebih nyenyak. Dan hotel-hotel 4, 5, 6, 7 bintang akan biasanya meletakkan seketul coklat atas kita punya pillow, atas bantal kita. Kadang-kadang kita tanya, ada pula coklat atas bantal. Apa kena ni? Ya, mengarut hotel ni. Kita orang kampung, Tok Abah orang kampung kan? Tok Abah orang kampung mengarut hotel ni. Kan datang semut kan kat bantal. Tak ada. Dia bubuh pada coklat tu kejap aja. Waktu petang ya, dia bubuh situ untuk kita, untuk orang tua makan coklat sebelum tidur, nyenyak tidur. Untuk budak muda, budak umur 6, 7 tahun, 2, 3 tahun makan coklat sebelum tidur, siap kau. Dia berjoget, berjumping, ya. One little Danny jumping on the bed. Danny tu cucu Tok Abah. Aduh, pukul 10 malam, pukul 9 malam dia nak jump. Tok Abah kena nyanyi. One little Danny jumping on the bed. She fell down and bumped her head. Tok Abah called the doctor, and the doctor said, no more Danny jumping on the bed. Kau sedap pula Tok Abah nyanyi tu. Dia happy. Jadi baik Tok Mak pula tak mula jumping. One little Tok Mak jumping on the bed. Alah, kau tak faham sudahlah, ya. Orang yang tak ada cucu tak faham sangat. Tapi orang ada anak, orang ada cucu fahamlah. Okay? Alright. So itu 29 Oktober. Pada 30 Oktober, Tok Abah akan buat ni tiap hari ni. Orang tua bangka ni kena buat tiap-tiap webinar. 30 hari bulan Oktober pula, apa nama webinar kata tu, menggamit cinta sejati. That's on Saturday. Menggamit cinta sejati, Tok Abah bentuk, Tok Abah design, ya, khas untuk orang yang nak mencari cinta sejati, jodoh yang terbaik, yang sekufu, yang membawa kebaikan dunia dan akhirat. Orang bujang sangat relevan, budak IPT sangat relevan, orang yang bertunang relevan, orang yang bercinta relevan, orang baru kahwin sangat bagus, orang lama kahwin sangat bagus, orang yang maaf ya, bujang balik, janda, duda, balu, dudalu pun sangat relevan. Guru-guru relevan untuk bagi nasihat pada anak murid, ya, dan juga kaunselor memanglah sangat bagus. So come to our session, ya, menggamit cinta sejati. Tok Abah dah siapkan nota dengan quotation baru, kata-kata mutiara baru, doa-doa, zikir-zikir yang Tok Abah jumpa balik, ya. Cari lagi sonok, ya, pada 30 Oktober insya-Allah. Dan jangan lupa, ya, walaupun masih lama lagi, masih 8-9 bulan lagi untuk kita berkorban, ibadah korban pada musim haji tahun hadapan, jom kita menabung. Sebab kadang-kadang kita tak mampu nak buat korban sebab yalah tak cukup dana waktu itu. So kita menabung secara online, ya, yang ada syariah compliant, ada penasihat syariah, ya, dengan melalui tabung korban, Ustaz Ato'a. Jadi kita punya panel syariah, ya, dan sistem kutipan wang ini dipantau oleh Bank Negara. Jadi insya-Allah, ya, Tok Abah sebagai dutanya tabung korban, ada link kat konten komen pin kat atas tu, ya. Insya-Allah jom sama-sama menjalankan ibadah korban di negara kita. Ni untuk negara yang lebih afdal ialah berkorban di tempat sendiri, bukan di luar negara. Di luar negara boleh juga. Kalau itu yang kita mampu, silakan, tak ada masalah. Tapi lebih afdal, lebih aulah, ya, lebih digalakkan berkorban dalam negara kita sendiri yang sikit mahal berbanding berkorban di Cambodia ke, di Bangladesh, di Mekah dan sebagainya. Alright?
Tapi pahalanya insya-Allah lebih lah. Ya, kalau kita berkorban di dalam negara sendiri dengan syarat kita ikhlas. Ya. Okey. Alright. So keenam, sikit lagi kita nak wrap up ya. So yang keenam, untuk memperkasa sifat sabar agar lebih hidup yang menggegarkan diri kita ya, memperkasakan diri kita agar jadi aset yang lebih berguna. Kita kena sentiasa optimistik dan selalu berfikiran positif. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Hadis kursi tu. Jadi kalau kita berfikiran negatif, macam mana tak stres, macam mana tak cepat melenting, macam mana tak cepat sentap, marahlah kita. Jadi selalu berfikiran positif. Sebab fikiran kita adalah doa. Dan Tok Abah selalu sebut ni, ya, seorang manusia health specialist bernama Johnny Emerling buat kajian. Setiap hari kita berfikir atau bercakap pada diri kita, bicarakan diri 50,000 kali. Bukan 5,000, 50,000 kali. Dan 80% pemikiran kita bicarakan diri adalah negatif. Kajian beliau. Tetapi kalau anda dan Tok Abah, kita cara berfikir kita dibaluti oleh zikir, oleh solat 5 waktu, oleh doa-doa kita, oleh kawan-kawan positif, oleh nasihat dan doa mak bapak, insya-Allah kita akan lebih optimistik dan kita tukar ya daripada 80% fikiran yang su'zan kepada yang husnuzan. Ya, biarlah kalau memang susahlah kita manusia biasa nak 100% fikir positif, tak pernah fikir yang negatif. Kita manusia. Ya, so mudah-mudahan kita dapat memperbaiki diri. Itu dia. Ya, Tok Abah, oh ya, jangan tak boleh sebab Tok Abah tak boleh berhenti kat nombor 6 sebab Allah itu witir. So Tok Abah akan pergi ke nombor 7 dan berhenti di situ. Kalau panjang umur, besok kita sambung sikit lagi. Sempat tak besok? Mungkin ada sebab hari Jumaat betul ya. So yang ke-7, last untuk hari ni, belajar untuk sentiasa, Tok Abah dah pesan dan pesan sejak 35 tahun yang lepas. Belajar untuk sentiasa memaafkan orang lain sebelum tidur. Tok Abah mula mengamalkan ni sejak tahun 82 semasa menunggu kelahiran baby sulung Tok Abah pada 11 Oktober tahun 82. Tok Abah ternampak satu kata-kata mutiara di dinding hospital, tempat waiting room. Yes, untuk bapa-bapa bila isteri mereka sedang di labor room ataupun menjalani cesarean, C-section. So Tok Abah terpaksa menunggu di situ, dihalau oleh doktor sebab emergency kena pembedahan ya. Untuk mak kena dibedah cesarean untuk melahirkan anak sulung sebab ada complication sedikit. Tok Abah pun duduk sambil zikir, sambil doa, sambil tengok keliling. Kita tengah buat PhD, tengah membaca je, suka membaca. Apa ada yang bagus-bagus kita baca. Kat dinding tu tertulis, don't go to bed in anger. Jangan tidur dalam keadaan marah. Tok Abah tengok je. Aku pernah ke buat tiap malam maafkan orang, solat taubat, istighfar? Tak. Masa tu tak ada. Tak teringat pun, tak tahu pun, tak diajar pun, tak dipesan pun. So sejak malam tu lah Tok Abah pasang niat, ya Allah, jadikan aku tiap malam maafkan semua orang. Maafkan semua orang sebelum tidur. Ya, tak nak tidur dalam keadaan marah. That was in 1982, 11 Oktober, lahir anak Tok Abah yang sulung. So jom kita sama-sama belajar. Dan rupanya Nabi berpesan salah satu sifat penghuni syurga ialah orang yang memaafkan semua orang sebelum tidur tiap malam. Implikasi daripada kisah yang Nabi ceritakan pada para sahabat, bagaimana seorang sahabat ini akan masuk syurga, akan jadi penghuni syurga. Bila disiasat, apakah amalan sahabat itu? Dia tak akan tidur sebelum memaafkan semua orang sebelum tidur. Tok Abah cakap ni dah 35 tahun dah, 38 tahun dah. 38 tahun dah amal, 35 tahun dah sampaikan ke orang. Bukan benda baru. Tapi bila kita cek balik, semalam pun Tok Abah cek LHDN punya sahabat-sahabat, berapa orang malam tadi yang sempat maafkan semua orang sebelum tidur. Satu frame ada lebih kurang dalam 6 kali 5, 30 orang. Tok Abah nampak satu frame dia adalah 2-3 orang kat tangan. Ya, artinya tak sampai 10%. Ya, sahabat-sahabat dari LHDN yang sempat memaafkan semua orang setiap malam sebelum tidur. Gitu ya. Ini bukan nak cari salah orang. Kita nak cari apa tak betul, kita sama-sama betulkan. Tok Abah banyak silap, banyak dosa, banyak kelemahan, banyak kejahilan. Dan kita semua dalam proses
memperbaiki diri sampai mati. Itu dia yang sempat Tok berkongsi. So happy birthday to you. Ya, selamat penyambut anniversary, selamat bertugas hari ni, selamat bersara, bercuti, selamat menimang cucu, menimang cahaya mata, selamat pengantin baru yang akan nikah esok, lusa atau tulat, ya, Jumaat, pada ada orang menikah hari Jumaat, Sabtu atau Ahad, ya, selamat pengantin baru, ya, pasang niat, oh Allah jadikan hari ni hari aku yang terbaik, mana tahu hari ni hari aku yang terakhir. Tiap-tiap hari kita azam, make my today my best day, who knows, today is my last day on earth. Gitu ya. So kalau tiap hari kita niat begitu dan buat begitu, mudah-mudahan setiap hari kita, setiap kehidupan kita yang masih tinggal ini dalam keadaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Minta ampun, minta maaf. Sampaikan assalamualaikum pada keluarga masing-masing. Yang tak menonton, ya kita doakan. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.